Menarik petang ini, penganalisis dakwa kerajaan perpaduan tidak akan tergugat dengan permainan nombor. Setahun pegang jawatan, Datuk Seri Anwar laksana pelbagai usaha untuk Sabah. Datuk Seri Anwar maklum keputusan tinjauan namun perlu ambil kira 32 juta rakyat. MPT Bersatu setuju Muhyiddin tidak pertahan jawatan. Adun Kijal mengaku tidak bersalah sebut perkataan berbaur hasutan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang Jumaat 24 November 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Kerajaan Perpaduan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat digugat dengan permainan nombor selepas kejayaannya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, sejak awal pentadbiran Kerajaan Perpaduan, percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat apabila Perikatan Nasional PN mendakwa mempunyai cukup nombor dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan. Katanya ia berupaya mengganggu konsentrasi pentadbiran Datuk Seri Anwar, namun beliau berjaya menanganinya dengan baik, sekaligus meyakinkan Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk duduk bersama Kerajaan Perpaduan. Dalam masa sama, beliau tidak menolak bahawa kerajaan akan bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Selain itu, Azmi menyifatkan kemampuan Datuk Seri Anwar menjaga kestabilan politik dalam negara adalah antara pencapaian paling terbaik oleh pemimpin itu. Itu kerana katanya, ia menjadi faktor utama kepada kejayaan menarik pelaburan asing ke dalam negara. Memasuki setahun memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan pelbagai usaha untuk Sabah, terutama merealisasikan apa terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ia bagi memastikan negeri itu tidak ketinggalan daripada pembangunan sosioekonomi rakyat dan pelbagai sektor penting. Menurut penganalisis politik tempatan Musli Oli berkata, Datuk Seri Anwar benar-benar serius dalam memastikan perjanjian pembentukan Malaysia yang dimeterai pada 1963 itu dilaksanakan sepenuhnya, seterusnya memberikan impak besar dalam kehidupan rakyat di negeri di bawah bayu itu. Katanya keseriusan itu dapat dilihat apabila Datuk Seri Anwar bersama Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor melalui Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 berjaya memuktamadkan pelbagai perkara, antaranya pemberian kembali kawal selia gas kepada Sabah. Beliau berkata ia memperlihat bahawa betapa Perdana Menteri ke-10 itu benar-benar memahami konsep dan prinsip sistem persekutuan diamalkan serta kepentingannya untuk kemakmuran negara ini. Seperti mana Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, penganalisis geopolitik Borneo Universiti Malaysia Sabah, GeoPes UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, langkah Datuk Seri Anwar dan Haji Ji itu merupakan peluang terbaik untuk Sabah memanfaatkan hasil gas asli bagi menjadi sumber peruntukan perbelanjaan untuk pembangunan serta kemajuan. Usaha itu katanya mampu memberikan impak besar seperti diharap rakyat Sabah apabila serahan kuasa kawal selia gas itu dilakukan secara telus, struktural dan secara total kerana Sabah amat memerlukan sumber gas aslinya demi memastikan kelangsungan kemajuan negeri berjalan lancar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau mengambil maklum berkenaan dapatan tinjauan Merdeka Center berhubung kadar sokongan terhadapnya yang merosot ekoran kebimbangan ekonomi. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata, beliau perlu melibatkan pandangan khayalat lebih besar
berbanding yang terlibat dalam tinjauan tersebut. Menurut Merdeka Center, hanya separuh daripada responden tinjauan yang dijalankan bulan lalu yang berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Anwar berbanding 43% yang tidak. Ia merupakan kadar sokongan terendah terhadap Datuk Seri Anwar daripada 7 tinjauan yang dijalankan badan itu sejak beliau menjadi Perdana Menteri pada November tahun lalu. Tinjauan itu dijalan pada 4 hingga 24 Oktober lalu, melibatkan 1,222 pengundi di seluruh negara menerusi panggilan telefon. Untuk rekod, Datuk Seri Anwar membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu di saat tinjauan sedang berjalan. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti yang dijangka berlangsung sebelum hujung 2024. Perkara itu telah dipersetujui Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu dengan keputusan presidennya. Bagaimanapun, Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, mereka tidak dapat menerima jika Muhyiddin mahu berundur lebih awal. Ketua Pembangkang itu memaklumkan pihaknya tidak mencadangkan sesiapa pun sebagai penggantinya. Terdahulu, bekas Perdana Menteri itu berkata, masanya telah tiba untuk beliau mewariskan kepimpinan parti kepada pemimpin seterusnya demi terus mengangkat Bersatu sebagai parti pembela Melayu dan Bumiputera. Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan ucapan dasar Presiden Sempena Perhimpunan Agong Bersatu di Shah Alam pada Jumaat. Dalam sidang media susulan, Muhyiddin berkata, beliau mengambil maklum tentang bantahan pimpinan parti atas keputusan mengejutnya itu, tetapi katanya parti tidak boleh terus bergantung kepada individu semata-mata. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hijau, Senator Datuk Razali Idris dihadapkan ke mahkamah hari ini atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut dengan menyifatkan keputusan institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Perkara itu diucapkan semasa Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil Kemaman pada 10 November lepas. Razali, 57 tahun yang juga Ketua Penerangan Bersatu, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini. Tertuduh didakwa menyebut perkataan menghasut di Padang Astaka Cukai, Kemaman, Terengganu antara 9.30 malam hingga 11.30 malam. Razali yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan Razali diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan tidak membuat sebarang hantaran atau komen berhubung kes ini sehingga selesai dan menetapkan 8 Disember untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat laporan polis berhubung satu hantaran aplikasi TikTok yang dikatakan tidak tepat serta menjejaskan kepercayaan orang awam kepada sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.